menganggap Alkitab itu firman Allah yang telah diilhamkan oleh Allah. Apakah sebenarnya maksud ilham? Untuk memahami konsep ini, haruslah kita membaca dua petikan dari Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Dari petikan tadi, perkataan kitab suci ini disebut sebagai graphe dari bahasa asalnya, yaitu bahasa Yunani. Maksud graphe ialah tulisan. Graphe atau kitab suci ini adalah firman Allah dalam bentuk tulisan. Perkataan seterusnya yang harus kita lihat ialah perkataan diilhamkan. Perkataan asal, theopneustos, yang terdiri daripada dua perkataan, yaitu theos, bermaksud Allah, dan juga neo, bermaksud nafas atau hembusan. Jadi, ilham ini boleh difahamkan sebagai hembusan Allah. Seperti mana kita menghembuskan nafas apabila kita bercakap. Tulisan-tulisan ini dianggap sebagai firman Allah yang dibawa oleh hembusannya apabila Allah berfirman. Petikan ini menunjukkan bahawa seluruh kitab suci datang daripada Allah. Tapi, kita tahu bahawa kitab suci ini juga ditulis oleh manusia. Bagaimanakah ia boleh dianggap sebagai firman Allah? Beberapa analogi boleh membantu kami untuk memahami konsep ini. Bayangkan, seorang pemuzik mempunyai pelbagai jenis alat muzik. Antaranya termasuk seruling, serunai, keluri, dan sebagainya. Setiap jenis alat muzik ada bunyi dan juga nada yang tersendiri. Apabila pemuzik itu meniup alat-alat muzik ini, alat-alat muzik ini mampu menghasilkan bunyi yang berbeza, walaupun pemuzik itu memain irama yang sama. Dalam analogi ini, pemuzik ini ibarat Allah, di mana Allah menghembuskan nafas ke dalam alat-alat muzik yang berbeza, yang mewakili penulis-penulis kitab suci. Manakala irama itu ibarat firman Allah yang tidak diubah walaupun dimainkan dengan bunyi dan juga nada yang berbeza. Allah yang menentukan firman-Nya dan mengilhamkan penulis-penulis untuk menulis firman tersebut. Dalam Alkitab, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 hingga 21 bertulis demikian. Hal terutama yang harus kamu ketahui, tidak ada satu nubuat pun dalam kitab suci yang berasal daripada pentafsiran sendiri. Kerana nubuat bukanlah lahir dengan kehendak manusia, tetapi disuarakan oleh orang ketika digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata daripada Allah. Walaupun ditulis oleh manusia, nubuat-nubuat dan ayat-ayat kitab suci ini bukan lahir dengan kehendak manusia, tapi daripada Allah yang menggerakkan manusia. Jadi, umat Kristian tidak ada masalah untuk menganggap Alkitab itu firman Allah, walaupun ia ditulis oleh manusia. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya. Terdapat pelbagai jenis dan bentuk kesusasteraan dalam Alkitab. Jikalau kitab ini firman Allah, bukankah kitab ini seharusnya ditulis dalam bentuk ucapan, seolah-olah Allah itu memberi penerangan tentang sesuatu atau memberi arahan kepada umatnya? Ya, memang Alkitab itu ditulis dalam pelbagai jenis dan juga bentuk sastera. Antaranya termasuk naratif,
sejarah, undang-undang, nubuat, puisi, lagu, kata-kata hikmah, salasilah, Injil, surat, dan sebagainya. Tapi hal ini tidak membatalkan Alkitab ini sebagai firman Allah. Adakah Allah itu hanya boleh memberi firman-Nya dalam satu cara dan satu bentuk atau jenis sastera sahaja? Tentu bukan. Kita sebagai manusia pun boleh menyampaikan fikiran kita melalui sastera yang pelbagai. Contohnya, kita memberi pengajaran melalui cerita, kita meluahkan perasaan melalui lagu-lagu, apatah lagi Allah yang Maha Kuasa. Pastinya Allah yang Maha Mengetahui dapat mengirimkan firman-Nya dalam pelbagai bentuk penyampaian. Jadi, yakinkanlah bahawa Alkitab ini adalah firman Allah yang telah diilhamkan. Hargailah kitab suci ini dan taatilah segala perintah darinya.